Sebab kalau kau semua perasan, sekarang podcast dah banyak gila kat Malaysia kan. And sejujurnya bagi aku suka lah. Aku macam macam tu lebih kurang macam kau tengok orang psycho kan. Tapi sebab apa? Sebab bagi aku competitiveness ni yang membuatkan industri ni makin maju dan masing-masing akan compete to be the best. Sebab kalau kau 2-3 orang dalam industri ni masing-masing macam buat kerja pun macam maybe tak serius sangat, sebab dia tahu kau tak siapa nak beat kau, sebab kau tak bertanding dengan ramai orang kan. So kalau kau tahu dalam arena ni semua big player ni nak makan kau, lagi kau akan sentiasa alert. Dia akan buka banyak peluang dan juga buka banyak ruang untuk pelbagai niche buat podcast kan. Bila pelbagai niche buat podcast, cuma masalah yang kita start fikir adalah dengan cerita sekarang kena ada lesen untuk social media. Ni akan jadi bagi aku banyak pros dan banyak cons juga at the same time. Susah bila jadi macam ni. Sebab apa tahu? Sebab dia punya niat tu adalah murni, tapi at the end of the day dia macam ni implementation dia kan. Implementation dia kalau off nampak sangat macam asal macam lain macam kan cara sensory ni kan. Tapi kalau sensory tu justified, okey lah. Tapi mesti akan ada sensory yang justified dan unjustified kan. Sekarang ni bila ada lesen pun banyak sensory unjustified kan. Justified pun ada lah obviously lah. So at the end of the day hidup pun memang tak adil. So memang akan ada benda-benda yang tak adil berlaku. Kau kena hidup dalam keadaan tu lah. Kau kena pandai-pandai hidup, maneuver diri kau semacam mana kau boleh survive. Macam dulu aku buat video je aku tak fikir pun aku kena survive dengan video bola atau kena survive dengan podcast. Tapi sekarang podcast sampai bila aku tak tahu, maybe like 3, 4, 5 tahun tu aku nak buat benda lain kan. Evolve tu yang buatkan benda ni seronok lah bagi aku. Aku ingat lagi bila aku buat podcast, lepas 4-5 bulan baru aku macam aku sekali tu aku buat live kat TikTok, pasal orang komen, "Oh, abang punya podcast je saya tengok dengan keluar sekejap." Tu aku cakap, "Keluar sekejap aku nak pergi mana?" Aku macam, "Yo, aku nak pergi mana tu?" Lepas tu rupa-rupanya aku pergi, aku tanya dalam live tu, rupanya cakap podcast lain. Aku search, "Oh, keluar sekejap." Oh, KJ ada podcast. Besar gila kau pula tu. Ratusan ribu. Masuk. Aku cakap, "Okey, so maksudnya dah ada podcast banyak. Aku je tak tahu sebab aku tak consume tu podcast tempatan." So daripada situ aku nampak sekarang ni, and bila aku dalam industri podcast ni, apa yang aku nampak dari segi apa tau, dari segi aku tengok aku punya kompetitor yang aku tahu di atas. Sebab kalau di bawah ni, kalau kita kena cari, melainkan dia keluar depan kita. Kalau dia selalu keluar depan kita, maksudnya apa? Maksudnya dia nak naik di atas tu. Bagi aku only the best will survive lah. Sebab lagi-lagi macam aku cakap, industri swasta ni dia memang sengit, memang kompetitif sangat-sangat. So dia boleh buat apa dia nak buat, tapi at the end of the day, the best je akan survive. So goal kita sebagai seorang yang berkecimpung dalam industri ni adalah try to be the best. Akan jadi ke tak jadi tu lain cerita lah. Kita cuba je. So kalau diorang rasa cara tu adalah the best untuk diorang hanya akan tahu dengan hasil yang diorang dapat lepas tahun 2 lah. Kalau diorang tak survive, maknanya diorang buat benda yang tak menunjukkan diri podcast diorang tu kepada yang the best. Maknanya diorang nampak diorang punya route tu rupanya kita salah jalan, dan the best kat sini, diorang pergi sini, contoh. Tapi kita sekarang ni tak tahu the future. Mesti kita nak tahu sekarang ni adakah kita dalam jalan untuk pergi ke kanan ataupun jalan ke kiri. Kita tengah jalan ni jalan yang gelap, tak ada lampu. So susah sikit lah. Aku suggest lah, sebab in order untuk buat podcast ni perlu banyak komunikasi. Sebab podcast tu sendiri adalah komunikasi. Sebelum kau shoot, kau perlu komunikasi dengan team, guest ke ataupun kau punya team sendiri. Sebelum ni orang buat podcast just for the sake of podcast. Tapi aku nampak potential dalam podcast, membuatkan aku punya podcast berbeza. Aku rasa maybe sebab aku punya ni, aku run semua aku seorang buat. At the end of the day, bagi aku ni adalah trend. Maksud kita nampak je macam podcast makin banyak. Akan tetapi podcast bagi aku dia takkan hilang for the next 5 to 10 years. Tapi dia punya hype akan berkurang. Tapi dia akan berjalan je lah. Macam kalau kita kat US, hype podcast ni dah slow down sikit. Tapi still banyak podcast sampai sekarang. Podcast semua make money.